Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bihi lisani washrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bi hawlik wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, terafakkan kesyukuran dapat kita sambung. Hari ini kitab Munyatul Musalli. Apa ni? Bab apa? Yang ke-9, syarat sah sembahyang. Kita duduk dalam syarat sah sembahyang yang ke-9, maksud yang mana kita berhenti yang ke-8 tu 2 kali, iaitu meninggalkan iaitu jangan melebihkan rukun. Jangan melebihkan rukun tu sebanyak 2 kali. Sekali dekat sini, sekali lagi dekat apa nama? Pelindung tasik. Pelindung tasik. Jadi kita habis di situ lah. Jadi siapa yang tak ada kat pelindung tasik pagi subuh tu, yang kita habis lewat sungguh, balik rumah 8.30. Panjang bahas kita, sejam lebih, sejam setengah kat sana pada waktu subuh tu. Tengok rakaman lah ya. Siapa yang tak ada. Yang ke-8 tu, pertama kita bahas dekat sini. Yang kedua tu kita bahas dekat pelindung tasik. Hari ni masuk yang ke-9, yang terakhir lah. Dia pendek je, tak panjang sangat. Tak panjang sangat. Kalau muka surat tengok tu, muka surat 14 lah kalau yang Rumi tu. Syarat sah sembahyang yang ke-9. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Syekh Daud Al-Fatani. Yang ke-9, jangan mengerjakan sesuatu yang membatalkan puasa di dalam sembahyang, seperti makan, minum. Makan dan minum, maksudnya dengan sengaja lah. Makan dan minum dengan sengaja, dhabit dia dengan sengaja ataupun dengan terlupa. Dua-dua membatalkan. Sama ada sengaja ke, tak sengaja ke, terlupa ke, janji dia makan dan minum, batal. Jangan mengerjakan sesuatu yang membatalkan puasa. Dalam sembahyang kita ada puasa, dalam sembahyang kita ada semuanya. Ada zakat pun ada sebenarnya. Kita mengeluarkan sebahagian harta daripada harta kita untuk kita bayar zakat. Kalau dalam sembahyang kita kira macam mana? Mengeluarkan mengasingkan sebahagian daripada masa kita, yang 24 jam Allah bagi itu harta lah tu, untuk solat. Jadi ada lah juga zakat. Ada juga 2 kalimah syahadah. Memang kita duk baca tahiyat. Apa lagi? Ada puasa, kita akan bincang sekarang ni. Ada solat, memang kita duk bincang pasal solat. Ada haji, tu kita menghadap ke mana? Menghadap ke Kaabah. Jadi dalam sembahyang ni semua cukup, iaitu ada mengucap 2 kalimah syahadah. Rukun Islam tu semua cukup. Ada sembahyang, dan memang duk cerita pasal sembahyang. Ada puasa, ada zakat dan ada haji. Jadi dia bahas panjang lagi tu. Dan disebut di sini membatalkan, membatalkan puasa
jika dia buat sesuatu yang membatalkan puasa, maka batallah sembahyangnya. Walaupun bulan tu bukan bulan Ramadan. Cuma nak bagi tahu, ketika sembahyang automatik dia berpuasa. Ketika sembahyang automatik puasa. Macam mana maksudnya? Apa sahaja yang dia lakukan yang membatalkan puasa, batallah sembahyang tu. Jadi disebut kat sini, jangan mengerjakan sesuatu yang membatalkan puasa secara umum, iaitu jangan makan dan minum lah. Sama ada banyak ataupun sedikit. Banyak ataupun sedikit tidak menjadi persoalan. Batal juga sembahyang kerana makan sikit ataupun makan banyak. Sebenarnya dia ada beza dengan puasa. Ada beza dengan puasa sebenar dengan puasa sembahyang tadi. Dalam sembahyang kan kena puasa juga, tak boleh makan minum kan. Tapi ada beza puasa sebenar, puasa Ramadan, puasa sebenar dengan puasa dalam sembahyang, iaitu kalau puasa, dia berpuasa dan dia makan ataupun dia minum sebab terlupa, tak batal kan. Hari pertama puasa terlupa, masuk ke rumah, masuk rumah haus-haus kan, buka peta ais, minum gogok. Alamak, aku puasa, berhenti segera, tak batal. Sama ada dia minum tu sikit, setitik, atau dia minum tu seteguk, ataupun dia makan, dia bantai satu pinggan siap dengan air, bancuh air lagi, goreng nasi lagi, buat lauk lagi makan, tak batal puasa dia kerana dia terlupa. Itu dari segi puasa. Tapi dari segi sembahyang dia membatalkan, sama ada sengaja ataupun terlupa. Jadi walaupun secara umum sama, ketika sembahyang kena puasa, tak boleh makan minum, tapi sedikit perbezaan, iaitu kalau puasa tak sengaja makan, bukan terlupa makan, tak membatalkan puasa. Tapi sembahyang, jika dia tak sengaja makan ataupun sengaja makan, dua-dua membatalkan sembahyang. Kat situ dia beza sikit. Walaupun dia bercampur dengan air liur sekalipun, asalkan ada ain, ada sifat yang dia telan, ataupun kita panggil ada sesuatu yang dia telan, ada ain yang telan, ataupun dia telan warna pun membatalkan. Contoh warna kan, kalau minum kopi, ada kopi yang tak lekat kat lidah, ada kopi yang lekat kat lidah. Tapi kalau Melo confirm lekat kat lidah. Kita kena check tau. Kena check. Dia ada lekat kat lidah. Sementara nak hilang tu makan masa setengah jam kot. Kita duduk telan air liur tu rasanya setengah jam kot untuk hilang. Jadi dia minum kopi, terus sembahyang, check dulu lidah. Bimbang takut ada lagi dia duduk kat lidah kan, lidah kita kasar. Jadi kita buang, dia mungkin nampak hitam lagi, tapi sebenarnya dah tak ada. Itu tak apa. Jadi kena komo, bukan sekadar komo, kena buang. Kokok panggil. Kokok melampau sangat lah. Itu burung nak suruh bercakap dia kokok tu. Jadi kena buang lah. Jadi maksudnya kalau nak minum yang ada kesan macam makan buah asam boy tu. Orang sini panggil asam boy tak? Asam yang merah tu, lidah tu. Itu kalau sejam ludah ada lagi merah. Jadi nak sembahyang jangan makan yang tu. Kalau nak makan juga, sebelum sembahyang tu gosok. Pengen payah nak buang, ataupun kena buat sesuatu lah supaya dia ludah tu walaupun merah tu ada, tapi bila ludah tak ada merah, maknanya kesan, sekadar kesan aja. Tapi kalau ludah masih lagi ada merah, dia nak makan juga, maka ketika sembahyang dia telan perkara-perkara tadi, batal sembahyang. Jadi kena clear kan minuman walaupun dia bercampur dengan air liur sekalipun. Dia berbeza dengan min tu apa? Yang sejuk tu lah. Macam gosok gigi kan, dia punya yang sejuk tu, lepas dia komo sejuk tu, berangin tu masih ada. Yang tu tak apa. Itu malah bulan puasa pun telan, tak ada masalah. Sebab dia bukan ain, dia kesan, asar. Yang bau yang rasa pedas ke. Rasa pedas pun tak ada masalah nak telan. Dia makan cili pedas, dia komo dah buang semua cili kat mulut dia, tapi pedas tu ada, dia telan pedas tu. Tak ada masalah. Pedas ke, min ke, berangin ke, tak ada masalah. Tetapi yang warna tadi, dia bukan sekadar macam tadi, berangin semua tu, rasa je tapi dia tak ada. Mana ada? Macam mana nak ambil? Macam mana nak ambil min tu, rasa berangin tadi tu, nak letak dekat tangan orang?
Boleh tak? Wih, sejuk lah. Mana ada? Rasa kat dia je. Tapi kalau minum tadi tu, minum Melo ke minum makan asam boy, makan asam-asam tu, boleh ambil tak letak tangan orang? Boleh? Letak. Memang ada sikit. Maknanya dia ada ain. Kerana tu ketika sembahyang tak ada masalah. Masa telan tu masalah. Jadi kalau ada juga, jangan telan air liur. Salah juga ketika sembahyang tu. Kena dia habis mengalir-ngalir pula. Nak buat macam mana? Basuh. Komo. Kena komo. Kalau tak nak komo, yang saya syarat, jangan telan. Kalau tidak, membatalkan. Malah kalau bulan Ramadan, batal puasa. Bukan batal sembahyang je, batal puasa-puasa sekali. Jadi kalau sahur, janganlah minum teh tu okey kan? Teh. Nescafe pun tak ada kot. Okey, apa lagi? Tapi Milo kalau boleh janganlah. Sebab kan dia ada benda tu. Kan menyusahkan kita nak buang. Sekejap lagi dah nak sembahyang. Lepas tu jolok-jolok, termuntah pula, matal pula. Jadi kat situ, kalau nak sahur tu hati-hati, jangan nak minum apa-apa, pastikan lepas minum tu tengok lidah. Tapi kalau benda-benda yang tak ada kesan sikit-sikit tu okey je. Jadi bukan kata warna tu menyebabkan dia telan batal, tidak. Warna, dan kita boleh ambil warna tu. Kerana ada juga kita makan, warna ada tapi tak boleh ambil warna tu. Sebab dia dah memang tak ada dah. Tinggal kesan aja, asar aja. Itulah. Macam tu juga kalau gusi berdarah. Gusi berdarah, kemudian dia telan. Makan tu, makan darah. Haram dan batal sembahyang kalau dia tengah sembahyang. Kalau bulan puasa, batal dengan puasa-puasa. Sebab dah gusi berdarah, kita telan buat apa? Tak boleh telan. Ludah. Cuma dalam masalah gusi berdarah, pada mazhab Syafi'i, jika gusi berdarah, selagi tak cuci dengan air, selagi tak komor dengan air, selagi tu mulut tu mutanajis. Mulut tu. Jadi bila mulut mutanajis, dia telan, dia seolah-olah telan mutanajis juga. Cuma tak ada ain kat situ. Boleh kita kata taklah membatalkan sembahyang. Sebab mana ada darah tu. Yang tinggal cuma tak tinggal apa pun, dah putih dah pun. Tapi kalau kita kata kena najis tai ayam ke apa dekat tai kucing ke dekat tangan, kita buang lap saja, kita tak pakai air, walaupun dah tak ada, tetap tak sah sembahyang juga kan? Tetap tak sah sembahyang juga. Jadi oleh kerana tu, dia punya apa nama ni, najis tadi walaupun tak ada, tetap tak sah sembahyang. Macam tu juga dengan mulut. Ada gusi berdarah. Bila gusi berdarah, dia cuma ludah macam tu aja. Bila dia ludah putih, sebenarnya ada lagi. Dia nak selesai, dia kena air mutlak. Air yang suci lagi menyucikan. Air liur bukan air mutlak. Maka dengan itu, jika dia telan tanpa ada darah, masih lagi tidak membatalkan. Cuma mulut dia mutanajis. Mulut dia, bahasa kita ada najis lah. Mulut bernajis. Itu. Bahasa Melayu dia kata sebenarnya mutanajis, terkena najis. Jadi itu pada mazhab Syafi'i dan mazhab-mazhab yang lain lah. Tapi mazhab Hanafi tidak. Mazhab Hanafi dia boleh menyucikan, harus menyucikan najis dengan apa-apa air ataupun cecair sekalipun. Jadi air liur juga boleh menyucikan. Dia ludah putih, bagi mazhab Hanafi dah sah lah. Mazhab Hanafi dia lain sikit lah. Air tebu ke, dia komor dengan air tebu ke, dengan air sirap ke, semua sah. Janji hilang najis tu. Itu mazhab Hanafi. Dengan air ataupun cecair. Tapi mazhab Syafi'i nak menyuci air mutlak. Kita tahu air suci dan menyucikan. Jadi kalau jenis orang gusi berdarah tu, jadi hati-hatilah. Cuma dimaafkan bagi orang yang penyakit gusi berdarah. Ada gusi sensitif. Dia buat apa-apa sikit, dia akan berdarah. Dia pegang sini sikit, berdarah. Sikit tak boleh buat. Dia buat sikit mesti berdarah. Dia nak buang air liur, dia buat macam tu pun berdarah. Ada. Maka orang macam ni, jika sikit-sikit tu dia dimaafkan. Banyak dimaafkan kerana penyakit tadi lah. Kalau tidak susah dia dimaafkan. Malah telan juga dimaafkan. Jika tertelan juga dimaafkan. Telan darah tadi, sebab dia dah fikir penyakit, maafkan kat situ lah. Dan kalau orang tak ada penyakit, jangan pula darahkan mulut. Ada ke orang darahkan mulut? Ada tak? Ada. Tak perasan. Potong. Aduh, apa buat tu? Besar tak? Potong kena pisau, kena duri. Aduh, dia pergi hisap. Hisap buat apa? Memindahkan najis kat mulut, hukumnya haram. Tapi kenapa? Ada bisa, nak sedut bisa. Okey. Ada sebab yang boleh terima? Okey, tak ada masalah.
Kena patuk ular, kan kena sedut. Okey. Penuh darah dalam mulut, tak ada masalah. Tapi sekadar kena pisau, yang pergi hisap tu kenapa? Ramai orang baik tu. Kena pisau dihisap. Buat apa? Weh, berobatlah minyak gamat. Dihisap apa? Okey, dari segi hisap tak ada masalah. Tapi memindahkan najis masuk ke dalam mulut, hukumnya haram. Contohnya kita tengok tai ayam. Kita ambil, kita buat dalam mulut sikit, tak telan. Kalau telan memang haram makan najis. Ambil sikit tai ayam, tai kucing, ke buat dalam mulut. Lepas tu dia komor. Apa hukum ni? Haram. Haram berdosa. Sebab memindahkan najis kepada badan, mulut dan sebagainya, hukumnya haram jika tak ada sebab. Tak ada sebab lah. Dia memindahkan najis kat badan, tapi dia kerja yang sedut tai tu, yang bersumbat tu, memanglah. Dia kerja loji, memanglah kena. Dia kerja gali longkang kan, kerana longkang ada najis, tak ada masalah. Yang ni kenapa sengaja memindahkan najis ke badan dia dengan sengaja, tanpa sebab, hukumnya haram. Sebab tu pegang babi, pegang anjing haram. Dia kata tak apa, pegang anjing, pegang babi boleh basuh dengan air tanah. Tak apa-apa memindahkan najis dekat badan dengan sengaja tanpa sebab, haram. Tapi kalau dia tengok anjing comel tu, anjing jiran ni memekak kat sebelah rumah, jatuh longkang, tak boleh. Anjing yang comel kecil ni, yang ada loceng kat sini tu kan. Kesian pula ni, dah lah aku nak tidur memekak, tengok tuan tak ada, pergi kerja ke mana orang sebelah ni. Dia pergi ambil lah dengan tangan dia, pindah, letak balik, lepar balik masuk dalam rumah orang tu. Tangan dia basuh dengan air tanah. Tu tak apa, ada sebab. Ambil yang suka-suka pegang babi, pegang anjing, selfie tu apa hal? Yang tu haram. Sebab memindahkan najis, tak kisahlah mughallazah ke mutawassitah, najis yang kena cuci dengan air tanah ke, najis yang biasa-biasa ni ke, haram memindahkan tanpa sebab. Jadi haram lah letak najis kat badan. Macam tu juga kalau berdarah, tu najis. Kenapa letak kat dalam mulut? Ajar anak-anak tu, kerana budak-budak ni, daripada budak sampai ketua, aduh je, berdarah je terus masuk mulut. Entah apa hal dah. Patut pegang macam ni, jangan bagi dia keluar. Bagi dia ada apa, gam dia tu kan, darah tu jadi beku, baru tak keluar, masuk mulut buat apa, hisap lagi. Bukan kena ular, kena kala jengking kan? Boleh lah kot. Kena lipan, ya kot? Ya kot, saya tak tahulah. Saya tahu kena ular kan. Kena ular memang kena hisap balik. Ada ular tertentu kan, supaya bisa tu tak pergi jauh. Tapi kalau berdarah kena pisau, kena jarum, apa salah masuk dalam mulut? Hati-hati kat situ lah. Lepas buat macam tu pula, dia pun ludah. Lepas tu ambil uduk, tak basuh mulut, pergi semayang. Tak sah semayang ni. Hati-hati lah kat situ. Okey, jadi sikit atau banyak, ya, jangan mengerjakan sesuatu yang membatalkan puasa di dalam sembahyang, seperti makan dan minum. Sikit ataupun banyak membatalkan, sengaja ataupun terlupa membatalkan juga. Sengaja ataupun tak sengaja tetap membatalkan. Tak sengaja makan, tengah sembahyang macam tahiyat tu, tak sengaja makan. Macam mana nak buatlah masalah macam mana pun, batal juga. Ataupun termakan, batal juga. Termakan, macam mana termakan pun tak logik lah. Tapi kalau lah tengah sembahyang tu termakan, tak sengaja telan, batal juga. Cuma contoh tu kalau buat jadi kelakar pula, mana pula tengah-tengah tahiyat tiba-tiba nak ambil nasi makan kan. Cuma kalau jadi macam tu. Cuma kalau sikit, kata pendapat Qadhi Husin, jika sedikit pada uruf, ianya dimaafkan. Maksudnya, ini pendapat yang asah. Sekecil biji lenga. Tahu biji lenga? Ni, sebesar burger punya biji-biji kat atas tu. Tu apa nama? Bijan ke apa? Yang biji-biji. Bijan lah. Okey, besar tu dimaafkan. Ada ulama mengatakan itu yang pendapat yang muktamadnya, jika besar tu dimaafkan. Besar biji lenga asalnya. Tapi kalau kita ambil besar biji yang duk atas burger. Saya tak tahu nama apa. Besar tu dimaafkan. Contohnya ada nasi, kita duk makan nasi, lepas tu kita kunyah-kunyah daripada nasi panjang-panjang tu, jadi besar ni kecil aja jadi. Selekat selagi, gigi berlubang. Tengah semayang kita korek, ada nasi lah, nak buat macam mana ni? Nak ludah tu macam tu dalam masjid haram. Nak buat macam mana? Sepatutnya buat macam mana? Macam ni. Dia akan duduk kat tepi sini. Biar ada kat situ. Nanti buang lah. Tapi dia duk main kiri kanan, atas bawah. Selit je lah ni. Besar biji lenga tadi, besar biji tu tadi, bijan tadi.
Tiba-tiba masa tahiyat hilang. Cari-cari tak jumpa. Sudah. Pergi mana lagi? Telan lah. Dimaafkan. Janji besar. Besar tu lah. Besar sungguh tu. Bukan besar sungguh. Kecil sungguh tu. Kecil tu. Kalau sebiji sebiji nasi, tak maaf. Tengok jugalah nasi jenis apa. Jenis yang panjang-panjang, basmati, memang tak maaf. Ataupun jenis yang Thailandnya, Siamnya, gebu-gebu, gemuk-gemuk, tak maaf. Yang maaf apa? 5% hancur ke 10% hancur? Yang tu lah kita duk makan pun. Yang itu okey. Yang itu maaf. Maksudnya kecil tu, sangat kecil. Nak cakap payah kecil. Okey, kalau mungkin kita kata beras apa nasi macam biasa tu, dia mungkin bagi 2 atau bagi 3 lah. Besar tu lah. Dimaafkan. Walaupun kira sengaja lah tu, dia pergi main tahu hilang, dia sengaja lah. Dimaafkan. Besar pada tu, tak dimaafkan. Contohnya, dia makan basmati, panjang. Panjang ni. Dia nak patahkan ikut lidah dia, sayang. Dia biar main, hilang. Dia bagi salam, lepas bagi salam, dia hilang. Dia kena sembahyang balik, sembahyang dia batal, sama ada sengaja ataupun tak sengaja. Tak sengaja ataupun tak sengaja. Yang tadi tak sengaja kan? Tak sengaja pun batal. Sengaja pun, maksud sengaja tu duk main-main tu sengaja lah. Tahu hilang, tahu tertelan dengan campur dengan air liur. Sama jugalah. Kira sengaja lah tu. Jika sikit, dimaafkan. Jika banyak, tak dimaafkan. Sikit banyak, besar dia yang tadi tu lah. Tapi ada pendapat dhaif kata. Ada pendapat dhaif yang mengatakan pendapat dhaif dalam mazhab Syafi'i dan pendapat muktamad dalam mazhab Hanafi. Dia kata maksud banyak, bukan banyak tu. Sikit tu, ya, itu masih dimaafkan. Besar pada tu pun dimaafkan lagi. Habis maksimum besar mana yang dimaafkan? Sehingga boleh mengunyah, baru dimaafkan. Kalau nasi, tak boleh kunyah. Sebiji. Agaknya berapa banyak? Satu ni kot. Yang boleh kunyah. Batal. Maksud boleh kunyah tu, jadi kunyah tu. Maksudnya mungkin besar ni kot. Banyak ni, kenyang. Itu mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi dia banyaknya dia jenis macam tu. Uruf, dia tengok uruf. Mazhab lain yang mengatakan paling banyak darah besar 5 sen 10 sen, dia kata besar tapak tangan. Dia macam tu. Dia memang macam tu. Mazhab Hanafi dia lain sikit. Besar tapak tangan. Orang kata sembahyang tak boleh gerak daripada 3 gerakan. Mazhab Hanafi kata tidak. Janji nampak macam sembahyang, walaupun gerak banyak mana pun sah lagi, tak banyak. Banyak yang membatalkan sembahyang sehingga kan gerakan dia tak nampak macam orang sembahyang dah. Maka baru kira banyak. Kalau setakat 3, 4, 5, 10 masih lagi, namanya sembahyang. Maksudnya tak batalkan. Tu mazhab Hanafi tu dia lain sikit. Kalau air banyak kita 2 qullah mazhab Syafi'i. 2 qullah dikira air tu banyak. Pada mazhab Hanafi tidak. Dia bukan kira 2 qullah, dia kira 1 qullah tu, satu banyak air, dia gerak belah sini, belah sana tak gerak, maknanya banyak. Dia banyak macam tu. Mazhab Hanafi dia jenis macam tu. Dia lain dengan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i turun letak. Kalau bulu kucing, mazhab Hanafi, jika nampak Allah banyaknya bulu kucing, tak sah sembahyang, baru tak sah. Mazhab Hanafi, mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i tidak. 3. Nampak tak dia punya tu? Dari segi air banyak, mazhab Syafi'i dia letak terus 2 qullah. Dia terus letak. Banyaknya najis dia panggil mazhab Syafi'i 5 sen, 10 sen. Jika banyak darah tu, najis tu, dimaafkan. Jika tak maaf, lebih pada tu. Mazhab Hanafi dia lain. Dia lebih kepada tu, tengok dulu. Tengok dulu. Tengok dulu sikit ke banyak ni tak? Mazhab Syafi'i tidak. Mazhab Syafi'i terus dia letak. Terus sikit semua, sikit. Itulah sikit perbezaan di antara mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. Dan memasukkan sesuatu ke dalam rongga terbuka. Memanglah. Maksudnya memasukkan sesuatu ke dalam rongga terbuka akan membatalkan puasa. Jadi ketika sembahyang dia memasukkan sesuatu ke dalam rongga, batallah puasa. Dengan maksud batal sembahyang. Okey. Kita tengok je, seperti memasukkan sesuatu ke dalam hidungnya dan telinganya sampai ke batin keduanya. Batin hidung bulan puasa, batin hidung ni dalam ni. Maksudnya kalau korek hidung sampai sini je, ini dia panggil kelopak, tak batal lah. Yang batal dalam tu. Sebab tu masuk je lebih dalam tu, tempat khayshum dia panggil, tempat atas ni, yang mana tangan tak mungkin boleh masuk. Nak masuk jarum cek COVID-19 tu boleh masuk. Sebab tu kata COVID-19 membatalkan puasa ke tidak? Dah settle lama dah batal. Tiba-tiba nak kata tak batal pula lah, apalah kerana tu kerana ni. Lalu batal qada lah yang lain. Jadi masuk sampai
Senang cerita, kalau nak korek hidung payahlah nak batal puasa. Sebab tak boleh korek jari besar mana kan. Maka jika setakat korek sini tak batal, tapi dalam batal. Macam mana sembahyang korek sampai dalam? Okey, satu. Yang kedua, telinga. Dan telinganya sampai ke batin juga, batin keduanya. Telinga pula sama juga, korek yang tak boleh masuk jari, itulah zahir. Lebih pada tu, itulah batin. Jadi kalau telinga ni, kalau korek dengan besi, korek dengan cotton bud tu, korek tu, memang batal lah puasa. Kenapa cerita pasal puasa? Bila sebut pasal batal puasa, batal lah sembahyang. Jadi tengah-tengah sembahyang, masuk kau tahu ni, macam tu. Apa punya kerja macam tu? Memang batal lah. Kalau hidung nak korek hidung biasa, tak apa, dalam ni. Jadi maksudnya, cuma nak bagi tahu, memasukkan sesuatu ke dalam hidungnya sampai ke batin dan telinga sampai ke batin membatalkan puasa. Jika setengah sembahyang, membatalkan sembahyang sekali. Itu je nak bagi tahu. Walaupun kita tak buat. Kalau dengan digagahi itu dipaksa. Dipaksa tu. Dan jikalau dengan digagahi dia atas perbuatan yang demikian itu sekalipun, maksudnya batas sembahyang juga. Kerana nadir tu jarang-jarang ataupun ganjil yang demikian itu, walaupun digagahi tengah sembahyang, kau pegang dia, pegang, ambil, cocok telinga, masuk cotton bud, pusing, batal juga. Aku tak bersalah, dia yang buat gila, dia pergi pegang, cocok telinga. batal juga sembahyang. Cocok hidung, pegang, cocok hidung, sebab dia tak nak test COVID, dia tengah sembahyang pula waktu tu. Buatlah contoh macam mana pun, sebab benda ni agak pelik sikit. Dia tak nak test, dia lari. Bahaya ni. Kejar dia, tengok tengah sembahyang. Oh, bagus sungguh. Doktor 2-3 orang, slow, pegang, ambil, cocok hidung, cup masuk dalam, batal. Walaupun dia kata, aku tak salah, engkau yang cocok, aku tak batal. Tidak, batal juga walaupun digagahi. Telinga dengan hidung samalah. Digagahi tu atau dipaksa sekalipun kerana nadir. Kerana apa benda cerita main paksa? Nadir tu pelik ataupun jarang. Maka perkara yang ganjil akan tidak boleh dikecualikan daripada hukum. Perkara yang ganjil tidak boleh dikecualikan daripada hukum. Itu memang perkara yang ganjil tak boleh dikecuali pada hukum. Lutut dia ada dekat buku lali. Tak, ganjil lah ni yang cerita hukum ni. Lutut biasa, buku lali jauh dengan lutut. Dua ni. Paling kurang dua ni. 2 jengkal. Tengok ketinggian orang tu je lah. Kebanyakannya 1, 2 daripada buku lali kepada lutut. Tak percaya, cuba try. Kadang kita tak, tubuh badan kita pun kita tak tahu. 1, 2 jengkal sampailah ke lutut. Tapi lutut dia duduk ni buku lali, lutut duduk sini. Nadir lah tu. Okey, adakah dia wajib tutup aurat dia lelaki sampai ke buku lali? Kenapa kau? Tak, lelaki pusat sampai lutut. Tak, aku pusat sampai buku lali. Sebab buku lali aku di bawah, lutut aku di atas. Tidak. Nadir dia tak boleh. Tak boleh macam tu. Maksudnya dia kena ikut ataupun dia tak ada lutut. Straight daripada atas sampai ke buku lali. Macam mana tu? Tak boleh. Dia kena cari orang, maksudnya tak boleh jadi hukum lah. Kena ikut hukum asal. Dia cari orang punya lutut yang normal. Kebanyakan dia ukur, dia tanda maka. Ini lutut aku. Jadi dia akan tutup aurat sampai situ. Sebab benda pelik tak boleh jadi hukum. Jadi sama juga, benda ni pelik iaitu digagahi, cocok dalam hidung. Sebab dia dipaksa, maka tak batal sembahyang. Tidak. Benda pelik-pelik tak boleh. Tetap juga batal sembahyang. Tidak boleh dikecualikan. Macam tu juga kalau dia bergurau suami isteri. Baru kahwin, gurau suami isteri. Lama-lama, lepas dah lama kahwin, 20-30 tahun tak ada gurau dah. Gurau, masa baru kahwin, baru 2-3 bulan kahwin, macam mana dia gurau tau? Suami dia nak sembahyang, katalah sembahyang maghrib, tak datang masjid kot. Baru kahwin jarang orang datang masjid. Okey, tak sembahyang kat rumah. Dia mandi. Nak sembahyang ni, pukul 7.30, nak sembahyang maghrib 7.30. Dia keluar, isteri duduk nyorok dekat mesin basuh. Keluar dia pun ni. Batal. Okey, batal tak? Batal lah. Dia masuk bilik air balik. Ambil wuduk balik. Awak ni janganlah gurau. Saya nak sembahyang dah pukul 7 lebih dah ni. Nak gua nantilah. Tahulah baru kahwin. Dia keluar. Dah tak ada dah. Dia tengok belah sini pula. Dia cocok.
Betul tak? Batal. Sampai pukul 8. 8:05. Pukul apa? Isyak 8:09 ni. Sampai 8:05. Lagi 4 minit dah ni. Saya nak sembahyang ni. Dah beribu kali awak cek sini, cek sini, cek sini. Batal juga. Habis. Memang batal juga. Walaupun sampai habis waktu sekalipun. Benda yang nadir, benda yang pelik macam tu, tak boleh dikecualikan. Tetap juga membatalkan wuduk. Habis tu macam mana? Agak-agak nak macam mana? Marah? Mana boleh baru kahwin? Nak marah tunggu lagi 5 tahun. Oh marah, baru kahwin ni boleh marah. Macam mana nak buat? Agak-agak setengah jam lagi, kejung dia, ikat dulu. Ikat duduk tepi dulu. Kalau tidak, tak boleh sembahyang. Tapi perbuatan tu berdosa. Sebab jika sehingga keluar daripada waktu, perbuatan isteri itu berdosa. Berdosa tu main gurang tu, gua bewak tu. Gua bewak. Dosa. Sehingga jika habis waktu. Tapi kalau ada 15 minit je, baru tak gurang dah. Tak berdosa. Tapi letih lepas ambil untuk, lepas ambil untuk. Macam ni senang lah. Mandi wajib terus lah. Ambil gurau sangat. Macam tu lah kot. Jadi oleh kerana itu, walaupun perkara tu perkara yang gurau, benda yang pelik macam tu, dia tidak boleh menolak hukum. Hukumnya batal lah. Macam tadi juga. Dan dua gerak atau dua langkah sedikit namanya. Dua gerak atau dua langkah tu sikit pada uruf. Pada uruf tu, pada pandangan orang ramai lah, tiada batal sembahyang dengan dia. Gerak balik, dia cerita balik bab yang kita bincang yang ke-8 tu. Syarat sah yang ke-8, iaitu kalau dia bergerak dua gerak atau dua langkah masih lagi sedikit. Kalau 3 baru banyak. Itu pun gerakan-gerakan yang besar. Sebenarnya tidak ada nas yang jelas berapa kali yang dimasukkan banyak ataupun sedikit. Tak ada. Nabi tak sebut. Jika macam tu, berapa nak letak ni? Kita kadang-kadang orang para ulama dah selesai. Dia tahu banyak pada uruf, sikit pada uruf, dia tahu. Kita ni payah berapa banyak. Kalau nak langkah, nak bergerak, berapa kali gerak. Nak kira banyak sikit ni, uruf tu kita payah nak letak bagi kita orang awam. Maka ulama meletakkan, pada mazhab Syafi'i, ulama Syafi'i meletakkan senang. Macam tadi lah saya sebut tadi. Nak letak air banyak, dia letak 2 kullah, senang. Nak letak bulu kucing, bulu-bulu binatang-binatang yang tak boleh dimakan, yang terputus ada dekat badan, tak sah sembahyang jika banyak. Banyak asalnya jika banyak, bukannya 3. Asalnya jika banyak. Tapi mazhab Syafi'i, ashab mazhab Syafi'i, dia mudahkan kita, dia letak je. Iaitu pada mazhab Syafi'i, banyak tu jamak. Jamak tu maksud 3. Plural. Kan? Jamak ada mufrad, musanna, jamak. Bahasa Arab ada 3. 1, 2 dan jamak baru banyak. 1 sikit, 2 tak dikira banyak lagi. 3 baru kira banyak. Tapi orang Melayu, orang putih, barat semua, dia 1 dengan banyak terus kan. Singular dengan plural terus. Dia tak ada 2. Special Arab ni dia ada 3. Yang 3 ni baru banyak. Jadi kalau nak kata banyak, berapa banyak ni? Banyaknya. Berapa banyak? Jamak tu banyak lah. Sebab tu bila 3 orang kena kata mereka. Bila kita 3 orang, kita kena kata mereka, maksudnya banyak lah. Tapi kalau seorang, kena kata engkau seorang. 1. Jadi oleh kerana itu, al-'adatu muhakkamatun, asalnya qawaidul fiqh adalah adat kebiasaan dijadikan hukum. Pada mazhab Syafi'i, dia kesian dekat kita sebab kita tak reti nak kira sikit banyak, maka dia letak, kebanyakannya dia letak jamak, iaitu 3. Jadi dengan 2 langkah sikit, 3 langkah banyak, maka batal. Itu pun jika berturut-turut, macam yang kita bahas sebelum ni lah. Kita kan dah bahas sebelum ni, yang ke-8 ni, langkahnya macam mana. Jika dia berhenti dalam kadar tamakninah lebih kurang 1,5 saat dia berhenti, dia mula balik, reset, kosong balik. Dia tak sambung 1, 2, 3. Tidak, dia jadi 1 balik. Itu pun kita dah bahas lepas lah. Dalam mazhab Syafi'i, jamak iaitu 3 kali, yang asal daripada al-'adatu muhakkamatun. Banyak dalam mazhab Hambali ikut uruf, ikut kebiasaan. Tanya orang ramai, orang kata banyak-banyak, macam tu, payahlah sikit. Tu mazhab Hambali. Pada mazhab Maliki dan mazhab Hanafi, banyak tu bila dilihat, tak kita kata dia sedang buat perkara tu. Bila dilihat macam sembahyang kan, banyak gerakan,
banyak gerakan sembahyang. Bila orang tengok kau ni macam tak sembahyang ni, maka batal lagi. Memang maknanya banyak sungguhlah berlari melompat lah. Tapi kalau kita tengok mazhab Hanbali, sekadar berjalan, dia macam ni kan, jalan. Ada tak orang jalan macam tu? Ni kan? Ada tak? Mana ada kan? Maknanya tengah buat apa tu Tangan duduk macam ni. Tengah sembahyang kan? Ada tak rupa sembahyang? Ada lagi rupa sembahyang. Walaupun banyak mana sekalipun, selagi ada rupa sembahyang, dia tak batal sembahyang. Tu nampak mazhab Syafi'i tak ada. Ada rupa sembahyang ke tak ada rupa sembahyang ke, lebih 3 kali batal. Mazhab Syafi'i nampak dia keras lambat tu. Habislah. Inilah 9 syarat. Syarat tu maksud syarat sah. Jika tak ada 9 ni tak sah sembahyang, maka wajib kita pelihara dia supaya sah sembahyangnya. Dan jikalau ditinggalkan satu daripadanya, tiada sah sembahyangnya. Kita tengok balik daripada awal. 9 tu apa? Yang pertama, mengetahui bagi waktunya, bagi masuk waktunya dengan yakin atau zan. Pertama, syarat sah sembahyang mesti masuk waktu. Jika masuk waktu, baru boleh masuk waktu tu dengan yakin, sama ada tengok matahari ataupun dengan zan, tengok jam, tengok takwim, tengok yang lain-lain. Okey, itu maksudnya dengan mengetahui masuk waktu, maka baru sah sembahyang. Dan bukan sekadar mesti tahu masuk waktu. Mesti tahu masuk waktu dengan yakin ataupun zan, dan mesti betul masuk waktu. Ni kita dah bahas panjang lebar ni awal tahun hari tu. Tahun lepas ni kita bincang bab ni, tahun lepas. Iaitu mesti masuk waktu, mesti tahu masuk waktu, mesti yakin masuk waktu, mesti zan masuk waktu, dan mesti masuk waktu. Dua-dua. Kalau dia yakin masuk waktu, zon masuk waktu, ternyata selepas tu tak masuk waktu, tak sah sembahyang. Jadi kena dua-dua, settle. Dan jika dia yakin masuk waktu, bukan. Jika dia tak tahu masuk waktu ataupun tidak, dia tak yakin, dia sembahyang juga. Lepas sembahyang, dia tanya orang, kebetulan orang tu kata memang dah lama dah masuk waktu, tetap sembahyangnya tak sah juga. Okey, ni dah bahas panjang ni. Yang kedua, berhadap ia akan kiblat, yakni akan Kaabah jikalau dengan ijtihadnya sekalipun. Kena wajib menghadap Kaabah. Pada mazhab Syafi'i wajib menghadap ain Kaabah, fizikal, kotak Kaabah tu, binaan Kaabah tu dengan yakin. Wajib menghadap tu jika ada kat depan tu dengan yakin, jika tak ada kat depan dengan zan, wajib menghadap. Tak boleh lari walaupun sikit. Kalau lari di Malaysia ni 1 darjah daripada Kaabah sana, akan lari 100 km di sana. Jadi sikit pun tak boleh lari. Dada tu kena menghadap ke arah kiblat ataupun Kaabah. Pada mazhab yang lain, dia kata tak semestinya menghadap betul-betul Kaabah. Asal jihah arah Kaabah dah memadai walaupun lari sikit-sikit. Jadi bahasa lain, pada mazhab Syafi'i, jika Kaabah sungguh ada kat sana dengan yakin, kena menghadap sungguh-sungguh. Pada mazhab yang lain, jika dia tahu Kaabah kat situ, tapi kalau dia sembahyang macam ni ke, masih lagi dimaaf. Tapi kalau sampai macam ni melampau ke sini, Kaabah ke sini, jadi sikit-sikit tu dimaaf pada mazhab yang lain. Pada mazhab Syafi'i tidak, tak maaf dengan maksud dia kena qada habis semua sembahyang dia yang tak menghadap kiblat tadi. Yang ketiga, menutup aurat di antara pusat sampai lutut. Kita dah bahas panjang lebar juga ni sampai 2-3 kali berkaitan dengan aurat pusat sampai lutut, aurat dalam sembahyang macam mana, aurat luar sembahyang macam mana. Semua tu ada rakaman dalam live Al-Amin. Boleh tengok nanti, boleh ni balik. Aurat dalam sembahyang lain, aurat luar sembahyang lain. Aurat dalam sembahyang jika pakaian tu ketat tapi tak nampak warna kulit, tetap sah juga. Tapi di luar sembahyang, jika tak nampak warna kulit tapi nampak bentuk, hukumnya haram juga bagi orang perempuan. Bagi orang lelaki hukumnya makruh. Jika nampak, dan boleh jadi haram orang lelaki jika nampak habis semua, nampak ketul-ketul habis semua, nampak dia pakai ketat daripada pusat sampai lutut, haram juga. Kita bahas juga Imam Nawawi, Imam Rafi'i, Syekh Ramli, Ibnu Hajar yang membahaskan berkaitan dengan macam mana nak melihat perempuan tu. Kalau melihat perempuan dalam keadaan tutup pakai purdah sekalipun, hukumnya haram juga kata Imam Nawawi. Panjanglah kita bahas tu sampai 2 ke 3 kali. Imam Nawawi kata kalau tengok biji mata perempuan sahaja yang pakai purdah tu hukumnya haram. Jika tak ada sebab yang hanya boleh melihat muka perempuan walaupun dia bukan aurat tak wajib tutup sekalipun, 7 perkara. Antaranya jual beli dan sebagainya, bahas panjang, nak kahwin dan sebagainya. Kita bahas panjang dalam bab tu. Dan kita juga bahas sesuatu yang agak kontroversi hari tu. Kan? Sampai kan saya tak jawab sini, lepas tu orang komplain, kenapa saya tak jawab, main gantung-gantung macam tu, iaitu melihat aurat dalam air, dalam cermin, dalam handphone, dalam TV.
dan sebagainya. Dalam wayang yang mana bukan tengok direct, tengok melalui pantulan, ataupun kalau kita tebuk TV kita, kata ketuk TV kita, tak ada pun orang dalam tu. Maknanya kita bukan tengok direct live, tidak. Live tu maksud depan mata, tidak. Kita tengok melalui gelombang-gelombang yang dihantar masuk Astro, masuk TV, masuk telefon, masuk semua ni, pakai internet sebagainya ni. Apakah hukumnya, boleh ataupun tak boleh? Telah dijawab, tak mau jawab dah. Dan panjang lebar dah jawab tu. Okey. Dan yang keempat kita bahas, mengetahui akan kaifiat cara sembahyang. Dia kena tahu sembahyang dia, macam mana cara sembahyang. Kalau dia tak tahu langsung cara sembahyang, dia follow aja, hanya mu'allaf yang baru masuk Islam je dimaafkan. Orang yang dah 2-30 tahun masuk Islam, tak tahu cara sembahyang, tak sah sembahyang dia, walaupun dia ikut orang. Dia kena tahu. Dan jika dia mengiktikad, dia mengatakan semua wajib, takbir wajib, rukuk wajib, subhanarabbiyal a'la wajib, baca surah wajib, tahiyat awal wajib, baca kat tahiyat awal wajib, semua dia bantai wajib, masih lagi sah sembahyang dia. Semua dia bantai wajib. Yang sunat pun dia kata wajib sebab dia tak reti. Tapi yang wajib dia kata sunat, tak sah sembahyang. Contoh dia kata sebenarnya Fatihah tu sunat, ataupun sebenarnya rukuk tu sunat aja, tak sah sembahyang dia. Jadi mengetahui kaifiat ataupun cara sembahyang kena tahu. Kalau tidak, tak sah. Kita pun bahas panjang juga bab ni. Yang kelima, suci ia daripada hadas besar dan hadas kecil. Ni memanglah tak payah ceritalah ni. Dia kena ambil uduk dan dia kena mandi wajib. Maksudnya dia tidak berhadas kecil dan tidak berhadas besar. Ni kita tak bahas panjang ni sebab dah terlalu maklum. Yang keenam, suci ia daripada najis yang tiada dimaafkan daripada tubuh. Kita bahas berkaitan dengan najis yang dimaafkan pada sembahyang, tak dimaafkan pada makan dan sebagainya. Panjang lebar tu. Boleh makan tapi kalau ada dekat baju tak sah sembahyang. Boleh jika ada najis dekat badan sah lagi sembahyang. Tapi najis tu masuk dalam air jadi mutanajis, walaupun sah sembahyang. Satu. Semua ada rakaman. Siapa yang tak ada, panjang lebar. Yang ini pun panjang juga. Dan dimaafkan tempat istinja. Orang yang istinja dengan batu macam mana, pakai tisu macam mana, kemudian tak pakai air, adakah sah sembahyangnya? Sah sembahyangnya. Kalau berpeluh mengalir-ngalir macam mana, kena kain. Semua kita dah bahas panjang. Yang ketujuh, meninggalkan berkata-kata. Ni baru-baru ni lah ni. Iaitu maksudnya tak boleh bercakap. Dalam sembahyang, dalam solat hanya 3 je boleh bercakap. Maksud bercakap tu keluar suara, iaitu Quran, zikir, doa, dan mesti dalam bahasa Arab. Selain daripada ni batal sembahyangnya. Jika dia bercakap bahasa-bahasa lain, dia doa sekalipun, doa kunut nazilah, dia sebut COVID-19, sebab COVID-19 tu baru ni, tak ada bahasa Arab lagi, dia sebut 19 lagi, sebut batal sembahyang dia. Contoh bercakap. Ataupun dia dan termasuk juga pada mazhab Syafi'i, bercakap termasuklah berdehem dan sebagainya. Pada mazhab yang lain tidak, dia kata tu bukan cakap sebab tak ada batuk dan sebagainya. Mazhab Syafi'i dia termasuk dalam bercakap kerana boleh dieja. Dan yang ke-8, yang baru ni, yang ke-8, meninggalkan melebihkan rukun fi'li, iaitu jangan buat lebih daripada yang wajib. Sujud 2 kali, jangan buat 3. Macam mana sujud 3 kali? Ada keadaan dia bagi contoh, jika sujud rasa tajam, dia angkat balik. Dalam keadaan dia dah tumaninah, dah sujud, Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la, aduh kan sakit, dia pun angkat, letak balik, batal sembahyang. Kita bahas satu-satu dalam masalah menambah rukun. Dan kita juga bahas sebelum ni, iaitu apabila dia dapat tahiyat akhir ke, yang mana dia masbuk, dia perlu tambah rakaat. Dia perlu tambah rakaat lagi nanti lepas ni, dia akan tak tambah rakaat. Jika dia nak tambah 1 rakaat ke 2 rakaat, yang mana ketika tu tahiyat akhir, ketika imam bagi salam, dia kena bangun dengan segera. Jika dia tunggu, maka batal sembahyang dia kerana menambah rukun juga. Dan kita bagi contoh yang paling selalu orang buat, dia dapat tahiyat akhir je, dia tak datang, alamak imam dah tahiyat akhir, nasib baik dapat jugalah 27. Dia pun Allahu Akbar, dia terus duduk. Kenapa dia terus duduk? Sedangkan mana ada sembahyang lepas takbir terus duduk. Lepas takbir kena baca Fatihah, lepas baca Fatihah kena rukuk, kena i'tidal, kena sujud, kena duduk dan sujud, kena sujud, dan last sekali baru tahiyat akhir. Tapi kenapa dia sembahyang lepas takbir terus sujud, terus duduk? Sebab dia niat makmuman, dengan maksud dia nak jadikan orang tu imam dia jadi makmum. Jadi oleh kerana dia Allahu Akbar, imam dah tahiyat akhir, dia kena turun segera. Jika dia turun segera, dia pun at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, imam bagi salam. Ketika imam bagi salam, yang kedua dah, dia assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, batal sembahyang dia kerana dia dah tak ada imam. Dan tak ada sembahyang daripada berdiri terus duduk, tak ada. Habis tu kenapa dia buat? Sebab dia ikut imam. Tapi kenapa pula batal kalau dia habiskan tahiyat dia? Sebab mana imam dia? Imam dah bagi salam, mana ada? Bangunlah segera walaupun tak habis baca. Itu banyaklah kita bahas 2 kali malam di sini dan di pelindung
pelindung tasik hari tu. Sehingga habis yang ke-8 ni. Panjang lagi, banyak lagi bahasa dah. Saya kira dekat-dekat 3 jam lebih kedua-dua kuliah tu. Panjang lebar. Dan yang ke-9 yang baru kita bincang tadi, jangan mengerjakan sesuatu yang membatalkan puasa. Takkan nak ulang balik. Tak payah ulang lah, baru lepas cakap tadi kan. Yang ke-9, inilah 9 syarat wajib kita pelihara supaya sah sembahyang. Kalau tidak, maka tak sahlah sembahyang kita. Kalau kita tinggal yang mana-mana tadi, dia panggil syarat sah sembahyang. Dengan maksud, jika tak lakukan syarat tadi, tak sah sembahyang. Jika lakukan syarat tadi, sah sembahyang. Itu nama syarat sah sembahyang. Ada namanya syarat wajib sembahyang. Maksud syarat wajib sembahyang, kita ada perkara tu, wajib sembahyang. Tak ada perkara tu, tak wajib sembahyang. Apakah ada syarat wajib sembahyang? Islam akil baligh, suci daripada haid dan nifas. Dia Islam gila, dia tak ada akal, gila, maka tak wajib sembahyang. Senang aja. Islam ada akal tapi tak baligh lagi, tak wajib sembahyang dan sebagainya. Syarat wajib sembahyang dengan maksud sempurna ada perkara tu, wajib sembahyang. Tak ada perkara tu, tak wajib sembahyang. Syarat sah sembahyang maksud sempurnakan syarat-syarat tu, sah sembahyang. Tak sempurnakan, tak sah sembahyang. Habis kita berkaitan dengan rukun sembahyang. Jap, saya boleh masuk sedikit rukun sembahyang pula, syarat sah sembahyang. Boleh masuk sedikit rukun sembahyang kalau tak ada soalan. Kalau ada soalan, tak masuk lah. Kalau tak ada soalan, saya nak masuk sikit aja rukun sembahyang. Semua 9 tu, 9 tu. Tapi saya biasa tu lah, kat kuliah saya biasanya tak ada orang soal. Sebab tak ada benda nak soal, semua dah cakap. Tapi kat sini tetap ada soal juga. Tu ada. Okey. Ya. Okey. Dia macam ni. Ingus dia asal dekat dalam ni. Dalam hidung ni, tempat batin lah, dia asal kat situ. Dan dia, nama tempat ingus juga, daripada situ sampai ke dalam kelopak ni kan, semua ingus juga. Namanya tempat dia. Jika ingus tu keluar, sebenarnya dia tak keluar. Yang masuk keluar, dia keluar kat sini, tu keluar lah kita panggil. Jika dia masih lagi ada dalam hidung, dalam ni, namanya bukan keluar juga, dia masih lagi ada. Tapi kita panggil keluar lah kan. Tapi sebenarnya tak keluar. Jadi bila dia kat situ, dan dia nak keluar kat situ, kita pun dah keluar ni. Sinchan lah. Sinchan kan? Syup masuk balik. Namanya parking. Parking ke tempat asal. Maka dia tidak membatalkan sebab tempat dia macam tu. Yang batal, dah jatuh ingus dia ambil. Itu batal. Itu batal. Jadi kalau dia keluar, dia masuk balik, walaupun masuk sampai ke dalam ni sekalipun, namanya parking ke tempat asal. Boleh tak istilah tu? Parking tempat asal. Dia sama macam air liur. Air liur tempat dia bawah lidah. Bila telan, tak membatalkan puasa. Tak membatalkan puasa dan tak membatalkan sembahyang lah air liur tu. Jadi bila dia buat macam ni, dia ambil air liur, dia buat atas lidah, dia buat macam ni. Lepas tu dia telan ketika puasa dan ketika sembahyang, tak batal. Sebab dia memang tempat dia kat situ, area tu. Sama macam tadi tu. Tapi kalau dia twist, pup, stopok kat sini, dia pun telan, batal. Ataupun dia cakap, tempias, kena kat sini. Ada, banyaklah juga. Kalau sikit tak ada. Tempat kering, banyaklah juga besar ni. Dia pun ambil balik, telan. Batal kalau puasa. Kalau sembahyang, batal juga. Sebab nak bagi tahu ni, bila dia keluar daripada tempat dia, masuk balik, baru tak boleh. Selagi dia tak berpisah daripada tempat dia, masuk balik tu namanya parking. Parking ke tempat asal. Tak ada masalah, tidak membatalkan. Walaupun nampak macam dah meleleh kat sini kan. Dia kat sini kan. Nak masuk mulut lah, dia pun masuk balik. Buang ajalah. Macam ni. Lap lah kat baju. Dalam ke kat sini ke. Takkan ni serok. Sekarang satu lagi. Elok jugalah. Nak tegur sikit lah. Orang sesama ni janganlah buat bunyi serok-serok macam tu. Pertama, dia ganggu orang sebelah. Pertama. Yang kedua, silap-silap. Perbuatan dia boleh membatalkan takut bimbang, takut bunyi tu. Krok tu kan yang kita sebut tadi. Dalam mazhab Syafi'i dia ketat sikit. Mazhab lain tak ada masalah bunyi tu. Bimbang takut dia nama bunyi yang sengaja dia buat. Krok takut batal. Jadi sepatutnya bila dia keluar kan, dia tarik, keluar, tarik, nak keluar, tarik, nak keluar, tarik. Bila nak habis? Biarlah dia keluar. Tengah baca tu dia nak keluar, biarlah. Habis dia meleleh, biarlah sembahyang ni. Lepas tu, kalau tu, gelap lah macam ni. Hingus diri lah weh.
Bukan hingus orang. Lainlah macam ni. Hingus sendiri. Hingus dia sendiri. Biarlah dia jatuh. Kalau dia tu pula macam ni, macam ni. Dia akan jatuh ke sini. Kalau nak jatuh sangat, rasanya tak jatuh pun kan? Jatuh tak? Tak. Dia baru keluar macam ni je, automatik. Tarik. Baru keluar sikit, tarik. Bunyi kok-kek. Biarlah kalau nak jatuh, saya rasa tak jatuh pun. Tak pun. Dia akan duduk macam tu. Tak jatuh pun. Tak jadi automatik macam mana dah. Jadi kalau katalah dia nak jatuh meleleh pun, biar dia meleleh. Jangan elok je. Pelan. Biar dia jatuh. Cuma kalau masjid, hati-hati kalau kena hukumnya haram. Kalau kena tu. Jadi macam mana? Pandai-pandai lah macam ni ke. Kalau ada ni lap ke. Kalau ada ni kan. Letak ke dalam ni. Ataupun ambil macam ni, pegang dulu ke. Pegang macam ni ke. Lap ke. Pandai-pandai lah. Cuma nanti nak sujud nanti masalah pula. Pandai-pandai lah. Saya bukan nak suruh ni. Pandai-pandai lah. Kalau dia buat macam tu ke. Macam ni ke. Nampak hijau. Jangan sentuh orang sebelah. Jadi macam tu. Macam tu lah maksudnya, jangan biar. Saya dah sebut sebelum ni kan. Apa sahaja yang mengganggu dia ketika sembahyang, bukan mengganggu. Apa sahaja yang dia terpaksa uruskan perkara tu untuk dia melakukan rukun-rukun sembahyang, hukumnya makruh. Kat sini kan, dia kan? Kat sini rasanya. Kan kat sini kita tempat lain. Iaitu contohnya benda ni. Orang nak pakai benda ni ketika sembahyang, kalau dia kerja nak betulkan benda ridak ni aja, makruh. Baik letak kat bawah. Kalau nak pakai dengan sembahyang boleh. Jangan peduli kat dia. Kat mana dia ada, jangan peduli. Jangan uruskan dia. Nak bangun, uruskan. Kain. Kalau lah dia jenis sentiasa uruskan kain dia, sebab masa dia sujud duduk tu bergebang besar kain dia. Ketika bangun dah tak cantik, dia sibuk nak lipat balik kain dia bagi cantik. Macam tu jangan pakai kain. Jangan pakai kain pula. Pakai seluar. Kain lanjang. Pakai seluar. Yang tak perlu diurus sebab hukumnya makruh. Habis tu macam mana? Biarlah kain dia macam tu. Jubah ke seluar kan, saya bagi contoh seluar tu kan. Seluar tu belilah. Kalau dah bukan kat sini kot, tempat lain kot cakap. Tetapi tak ingat dah. Kalau seluar tu longgar sebab main basikal, saya sebut macam tu. Bila main basikal kan turun berat badan. Jadi belilah tali pinggang. Jangan bagi dia jatuh. Apa masalahnya? Ketika nak sembahyang, angkat. Ketika nak sembahyang, angkat. Hukumnya makruh. Kita nak buat sesuatu rukun sembahyang, kita terpaksa urus dia. Apa saja. Rambut. Biar je lah, sujud je lah atas rambut tu. Berapa tebal sangat rambut. Bila kita penyek dahi kita, rambut tu ke tepi. Kena dahi sikit sah. Apa sajalah. Apa sahaja. Termasuklah mas ni. Kalau katalah dengan sembahyang dia sibuk dah betulkan ke, nak nafas tak boleh ke apa ke tu, tarik-tarik, janganlah pakai terus. Lepas tu bayarlah sendiri kalau kena saman. Cuma apa sahaja yang mengganggu, termasuklah ingus. Ingus tu mengganggu. Jadi terbaik buang dulu. Seh maksudnya panggil seh kan? Seh dulu, buang dulu baru sembahyang. Kalau dah tak sempat lah macam-macam, tak apa, biar dia kat situ. Janganlah tarik turun. Kesian dia. Biar je kalau dia nak keluar. Kerana hukumnya makruh, kerana duk sibuk dengan benda tu. Baru nak baca, seret. Itulah. Jadi apa sahaja yang kita kena uruskan dia untuk kita melakukan rukun-rukun sembahyang, hukumnya makruh. Jadi yang tadi tu bimbang, takut dengan bunyi-bunyi tu boleh batal lagi lah. Kerok dia tarik tu. Kalau sikit-sikit tak. Yang tu kan dia memang naik sendiri. Biar je lah masuk nafas. Nafas dengan mulut. Alah semayang pun ada. Semayang 10 minit. Imam semayang 10 minit pun komplain buat surat layang. Semayang 5 minit aja pun. Baru panjang sikit baca satu muka. Rakaat kedua baca setengah muka. Komplain lah. Saya kena macam tu dulu. Bukan kat sini, kat Selangor. Sebab tu tak buka macam mana, kena merah. Sini mungkin tak apa buat. Satu muka, yang kedua setengah muka. Kadang-kadang buat komplain surat layang. Maknanya nak bagi tahu kat sini, semayang berapa minit aja pun. Jadi napaslah kat mulut. Kalau dengan sebab dia napas kat hidung, hingus dia duk menyibuk. Itulah. Okey, habislah kita. Ada lagi. Cukup lah. Masa pun dah cukup. Tak ada apa. Okey. Kita masuk rukun sembahyang. Rukun sembahyang ni nanti bila? Hari rukun kali yang akan datang ni hari yang sepatutnya lah kot Jadual tetap lah. Yang ni jadual yang tak tetap. Ni yang jadual tetap lah. Jangan rasanya ya dah. Kita akan masuk rukun sembahyang. Belajar balik rukun sembahyang. Ada berapa rukun sembahyang dan sebagainya. Kita akan baca satu persatu balik dengan niat apa balik.
Wallahu a'lam. Saya ada jemputan hari ni. Nak buat pengumuman ke? Tak apalah, jemputan tu saya seorang aja. Kita tangguh dulu, kita sudahi dengan tasbih kafarah.